Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan 3, iaitu penghasilan produk bagi subjek keterampilan berbahasa yang mempunyai kod khusus BMMB 1134. Yang dihormati ialah pensyarah bagi subjek ini iaitu Encik Muhammad Nizam bin Hamid. Sebelum saya meneruskan kepada pembentangan saya pada hari ini, izinkan saya membaca soalan tugasan 3 yang diberi kepada kami. Soalan tersebut berbunyi, hasilkan satu pengurusan grafik dengan menggunakan aplikasi Canva untuk menjelaskan halangan komunikasi dan isu yang terdapat dalam keterampilan berbahasa. Jadi begitulah tajuk saya pada hari ini, iaitu halangan komunikasi dan juga isu yang terdapat dalam keterampilan berbahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Damai Syafiqah binti Nurbi dari kelas Bahasa Melayu A PPI SMP ambilan Jun 2023 yang mempunyai angka giliran 202323231004 dalam rancangan wanita hari ini. Dan sewasa ini, ramai masyarakat Malaysia yang tidak mampu berkomunikasi antara satu sama lain maupun secara sehala. Hal ini kerana berlakunya beberapa halangan dalam komunikasi yang menyebabkan mereka tidak dapat menyampaikan sesuatu maklumat dengan lancar. Namun begitu, terdapat juga pelbagai isu-isu berkaitan keterampilan berbahasa yang terjadi pada masa kini. Hal ini kerana penggunaan bahasa-bahasa rojak dan juga penggunaan bahasa selanga yang telah merosakkan keterampilan berbahasa yang perlu kita pupuk dan jaga dalam diri sejak kecil lagi. Oleh itu, marilah kita ketahui apakah halangan-halangan yang menyebabkan komunikasi ini tidak berjalan dengan lancar dan juga apakah isu-isu keterampilan berbahasa yang berlaku sekarang. Sebelum kita menelusuri tajuk tugasan 3 pada hari ini dengan lebih mendalam, mari kita ketahui pengenalan bagi tajuk ini. Keterampilan ketika berkomunikasi dengan orang lain merupakan salah satu aspek yang penting ketika berbicara. Justeru itu, keterampilan ketika berbahasa ini mencerminkan identiti kita sebagai masyarakat Malaysia yang berintegriti. Menurut Dun dan juga Brunei pada tahun 2011, komunikasi ini adalah salah satu proses yang melibatkan pembicara, pengirim dan juga pemahaman mesej tersebut. Namun begitu, terdapat beberapa isu yang telah merosakkan keterampilan berbahasa di negara kita. Disebabkan wujudnya isu-isu seperti ini, keterampilan berbahasa di negara kita semakin tercemar. Oleh itu, keupayaan dalam berkomunikasi sangat penting, terutamanya dalam pemilihan bahasa, supaya tidak berlakunya salah faham dan juga secara tidak langsung tidak menimbulkan isu-isu keterampilan berbahasa yang berlaku di negara kita. Terdapat 6 halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Yang pertama, gangguan saraf penerima. Yang kedua, komunikasi sehala. Yang ketiga, maklum balas. Seterusnya, penyampaian menerusi saluran kedua. Yang kelima, gangguan emosi. Dan yang terakhir ialah gangguan luaran. Antara halangan komunikasi yang perlu kita ambil tahu dan ambil peduli ialah yang pertama, gangguan saraf penerima. Setiap manusia yang normal mempunyai sistem saraf yang berfungsi sebagai sistem penghubung yang sangat kompleks, iaitu dapat mengirim dan juga menerima informasi dalam jumlah yang sangat besar. Gangguan saraf pula merupakan gangguan, kelainan ataupun kerosakan yang terjadi kepada sistem saraf seseorang manusia sehingga telah menjejaskan fungsi-fungsinya. Oleh hal yang demikian,
Penerima yang mengalami gangguan saraf ini sudah pasti mengalami kesukaran dalam menerima sesebuah maklumat seperti lambat atau mereka tidak dapat mentafsir sebarang maklumat yang diterima. Gangguan saraf penyampai ini mempunyai banyak jenis. Sama ada penyampai itu dapat bertutur dengan baik tetapi ayat yang dituturkan tidak bermakna ataupun penyampai itu sendiri tidak boleh bertutur dengan baik. Selain itu, depresi juga merupakan salah satu gangguan yang berkait dengan masalah saraf dan juga psikologi. Hal ini akan menyebabkan mereka gagal untuk berfikir secara rasional dan juga relevan. Seterusnya, halangan komunikasi yang kedua yang perlu kita ketahui adalah komunikasi secara sehala. Apakah itu komunikasi sehala? Secara umumnya, komunikasi sehala merujuk kepada satu jenis komunikasi yang tidak memerlukan sebarang reaksi ataupun maklum balas daripada penerima dan juga menyebabkan komunikasi ini tidak berjalan dengan lancar. Misalnya, komunikasi secara sehala boleh berlaku dalam ceramah, pidato, syarahan, saja dan sebagainya. Untuk pengetahuan anda sekalian, komunikasi sehala ini banyak melibatkan penyampai dan pengirim dalam memberi huraian, penjelasan ataupun penerangan kepada pendengar. Sebagai contoh, ceramah tentang kepentingan menjaga kesihatan yang disampaikan oleh pengirim kepada orang lain. Oleh itu, komunikasi ini tidak akan berlaku kerana pendengar tidak diberi peluang untuk menyuarakan pendapat maupun pandangan mereka dan tidak ada respon sepanjang komunikasi itu. Oleh hal yang demikian, komunikasi sehala ini menjadi salah satu halangan dalam komunikasi sewaktu keterampilan berbahasa. Seterusnya, antara halangan komunikasi yang ketiga yang perlu kita ketahui ialah maklum balas. Apakah itu maklum balas? Maklum balas adalah satu proses komunikasi secara efektif yang melibatkan penyampai dan juga penerima. Maklum balas ini merupakan tindak balas penerima tersebut terhadap pesanan yang telah dihantar dan juga diberi kepada mereka. Sekiranya tiada maklum balas yang diterima oleh penerima, bererti maklumat tersebut tidak diketahui dan tidak difahami oleh penerima dengan baik. Misalnya, maklum balas ini terdiri daripada dua kategori iaitu verbal dan juga non-verbal. Sebagai contoh, apabila guru tersebut mengajar dan pelajar memberi jawapan berdasarkan soalan yang diberi oleh guru yang merupakan maklum balas secara verbal kerana murid itu menyuarakan pendapatnya. Manakala jika pelajar nampak bosan melalui raut wajah mereka ketika belajar, hal ini menunjukkan maklum balas yang pada waktu tersebut ialah non-verbal. Ketiadaan maklum balas daripada penerima menunjukkan bahawa kegagalan dalam sesebuah komunikasi. Maklum balas juga boleh diberi dengan cara bertanyakan soalan ataupun membuat ringkasan maklumat yang diperoleh daripada penutur. Seterusnya, halangan komunikasi yang keempat ialah penyampaian menerusi saluran kedua. Penyampaian menerusi saluran kedua bermaksud penyampaian maklumat ataupun mesej yang disampaikan melibatkan dua orang atau lebih ejen dalam satu proses komunikasi atau mudah dikenali sebagai orang tengah. Melalui komunikasi ini, maklumat tersebut tidak dapat disampaikan terus kepada pendengar sasaran. Komunikasi melalui saluran kedua ini menyebabkan mesej yang disampaikan tersebut tidak jelas dan juga tidak seperti yang mereka inginkan. Perkara ini dikatakan sebagai halangan kepada komunikasi kerana maklumat yang disampaikan berkemungkinan tidak lengkap kerana proses itu sendiri. Hal ini dikatakan sedemikian kerana proses komunikasi dari pemberi kepada ejen tidak tepat secara sepenuhnya apabila sampai kepada penerima.
disebabkan oleh tahap kefahaman ejen tersebut, ingatan mahupun ketidaksediaan mereka untuk menyampaikan maklumat tersebut kepada penerima. Hal ini secara tidak langsung boleh menyebabkan berlakunya salah faham. Sebagai contoh, guru kelas telah memberikan arahan kepada ketua kelas untuk memberitahu kepada ahli kelasnya yang lain untuk membawa kertas warna pada esok hari. Dan sekiranya rakan sekelas mereka yang tidak membawa barang tersebut pada hari kejadian, maka maklumat yang disampaikan oleh ketua kelas tadi tidak sampai kepada penerima yang lain. Hal ini secara tidak langsung telah menyumbang pada faktor halangan dalam komunikasi. Seterusnya, yang kelima antara halangan komunikasi yang sering terjadi dalam masyarakat kita ialah gangguan emosi. Sikap dan emosi seseorang dapat mempengaruhi proses komunikasi tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana penerima akan menerima dan juga memahami mesej yang disampaikan berdasarkan apa yang dilihat dan juga didengar mengikut perasaan, keperluan dan juga kehendak mereka. Sebagai contoh, pada waktu komunikasi tersebut, penerima akan merasa tertekan dengan maklumat yang diterima dan terus membuat kesimpulan secara melulu tentang maklumat itu dengan perasaan yang sangat marah. Sekiranya individu tersebut menerima mesej mengikut emosi yang disampaikan oleh pengirim, mereka tidak lagi dapat memberikan respon selepas penerima mengajukan pendapat mereka. Gangguan emosi ini biasanya berpunca daripada masalah keluarga, masalah peribadi dan sebagainya. Justeru antara ciri-ciri bagi kanak-kanak yang mengalami gangguan emosi ini biasanya mereka tidak fasih untuk bercakap, perkembangan sosial mereka tidak begitu memuaskan, suka sangat bersendirian dan juga suka termenung apabila mereka duduk berseorangan. Oleh itu, pengawalan emosi ini amat penting bagi memastikan komunikasi tidak terganggu dan juga berjalan dengan lancar. Akhir sekali, antara faktor halangan komunikasi yang perlu kita ketahui adalah gangguan luaran. Apakah itu gangguan luaran? Gangguan luaran ini merujuk kepada gangguan persekitaran. Tambahan lagi, faktor luaran dan persekitaran yang tidak kondusif secara tidak langsung akan menyukarkan penerima untuk mendengar dan juga memproses maklumat yang didapati dalam proses komunikasi secara berkesan. Sebagai contoh, bunyi bising dari dalam kawasan ialah apabila sesi pengajaran dan juga pembelajaran PDP sedang berlangsung, banyak murid yang membuat bising dengan pelbagai ragam mereka di dalam kelas sehingga telah menyebabkan suara guru tersebut tenggelam dan tidak mampu didengar oleh murid lain yang mungkin fokus terhadap apa yang dikatakan oleh guru. Selain itu, gangguan boleh berlaku di luar apabila bunyi mesin potong rumput dan juga berlakunya penyelenggaraan sedang dilakukan. Apabila sewaktu di akhir kelas, murid biasanya membuat andaian sendiri mengenai mesej yang disampaikan kerana mereka tidak mendengar apa yang disampaikan oleh guru dan kemudian berkemungkinan berlakunya salah faham terhadap mesej yang diberikan oleh guru kepada mereka. Isu mengenai keterampilan berbahasa ini telah menjadi bahan bualan bagi sesetengah individu dalam masyarakat kita. Pada masa kini, terdapat banyak isu berkaitan keterampilan bahasa. Antaranya termasuklah isu bahasa, isu media sosial dan juga isu budaya. Jadi, mari kita ketahui apakah isu-isu dalam keterampilan berbahasa ini. Yang pertama yang akan saya utarakan ialah berkaitan dengan isu bahasa, iaitu bahasa rojak dan juga bahasa Selangor yang semakin digunakan oleh rakyat kita.
Bahasa ini sering digunakan dalam masyarakat kini seperti dalam penulisan komik, perbualan dan juga melalui beberapa aplikasi dan juga dalam lagu. Menurut Muhammad Syahmi bin Zulkifli pada tahun 2021, bahasa rojak ini ialah satu jenis percakapan di Malaysia yang menakrifkan amalan beralih kod ataupun pencampuran kod berbagai bahasa dalam satu pertuturan. Seterusnya, bahasa Selangor pula boleh didefinisikan sebagai satu ragam bahasa yang tidak rasmi dan juga tidak baku, di mana sifatnya tidak tetap maupun mengikut musim. Hal ini secara tidak langsung dapat menjejaskan nilai bahasa Melayu itu sendiri serta menyebabkan mesej yang disampaikan tidak difahami oleh komuniti madani. Seterusnya, kita bergerak kepada isu media sosial. Dalam era globalisasi ini, kita lebih banyak menggunakan kemudahan media dalam komunikasi seharian kita. Kemudahan teknologi ini banyak membantu dalam segenap lapisan masyarakat. Namun demikian, terdapat banyak faktor penggunaan media sosial yang dikhawatiri secara tidak langsung akan menjejaskan keterampilan berbahasa seseorang individu tersebut. Misalnya, singkatan ejaan yang digunakan dalam komunikasi media sosial berkemungkinan akan terbawa-bawa ketika membuat penulisan akademik dan sebagainya. Seperti perkataan aku yang dieja secara betul AKU, namun mereka tulis sebagai AQ, dan juga saya yang menjadi SY. Dalam konteks ini, secara tidak langsung akan berlaku kesalahan ejaan, tanda bacaan dan juga struktur ayat yang tidak tepat. Hal ini menunjukkan bahawa kecanggihan digital pada masa kini, pada era modernisasi ini, mampu menenggelamkan keterampilan berbahasa yang sepatutnya ada dalam diri setiap individu masyarakat Malaysia. Akhir sekali, antara isu keterampilan berbahasa yang terakhir yang sering menjadi bahan bualan masyarakat ialah isu budaya. Kepelbagaian budaya di negara kita, Malaysia sudah tidak lagi asing dengan dalam kalangan masyarakat. Oleh hal yang demikian, kebiasaan dari budaya seseorang individu tersebut sudah tentu terserap dalam kehidupan seharian mereka yang telah mencerminkan keterampilan berbahasa dalam diri individu tersebut. Oleh hal yang demikian, secara tidak langsung, ia akan mempengaruhi penggunaan bahasa dan juga pertuturan seseorang individu tersebut. Sebagai contoh, apabila seorang murid hendak mengajak rakannya untuk makan di kantin tetapi mereka menggunakan bahasa campuran seperti "You, mari makan dengan I", seharusnya mereka mengajak seperti "Jom kita pergi makan". Penggunaan bahasa sebegini juga disebut sebagai bahasa rojak ataupun pencampuran bahasa asing yang menunjukkan ketidaktepatan dalam penggunaan bahasa Melayu. Oleh hal yang demikian, terbuktilah bahawa isu-isu keterampilan berbahasa yang wujud di negara kita ini secara tidak langsung akan menjejaskan nilai bahasa Melayu kita itu sendiri dan kemungkinan akan merendahkan nilainya. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menggembleng tenaga dalam bersatu padu untuk menjaga bahasa dan juga keterampilan berbahasa kita. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.